Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu, Cikgu ingin memperkenalkan diri, nama Cikgu Muzibur Rahman, ataupun kamu boleh panggil Sejibung, macam nama dekat YouTube ni. Kalau kamu pertama kali pergi channel Cikgu ni, Cikgu harap kamu boleh tekan butang like, kamu share video ni dan kamu komen dekat bawah. Cikgu akan bagi latihan dan kamu komen jawapan kamu supaya Cikgu boleh cek. Dan jangan lupa juga tekan butang subscribe. Kenapa kamu kena subscribe YouTube Cikgu ni? Sebab Cikgu akan buat video pengajaran berkaitan dengan geografi daripada tingkatan 1 sehingga tingkatan 6. Jadi kamu boleh share video Cikgu ini kepada kakak kamu ataupun adik-adik kamu. Okey, di sini Cikgu berpegang kepada kawal minda susah jadi mudah. Kenapa? Sebab bagi Cikgu, bila kita kawal minda kita, apa-apa benda susah semua akan jadi mudah. Termasuk geografi. Sebab ramai orang cakap geografi ni susah. Tapi sebenarnya senang. Sebab itu kamu kena subscribe YouTube Cikgu ni dan kamu akan rasa geografi ni sangat senang. Sebab Cikgu akan terangkan dengan terperinci dengan cara yang lebih mudah. Baik, tanpa melengahkan masa, Cikgu akan masuk bab 1 arah, iaitu geografi tingkatan 1. Okey. Untuk bab ini dia ada 4 asyik pembelajaran lah dekat sini. Kamu boleh nampak dekat sini. Jadi untuk hari ini, untuk video ini, Cikgu akan ajar 3 sahaja. Jadi habis sahaja asyik pembelajaran, habis sejak Cikgu mengajar ni, kamu boleh mengenal pasti 8 arah mata angin. Okey? Kamu boleh menggunakan matahari untuk menentukan arah. Kamu boleh menggunakan kompas untuk menentukan arah. Jadi kita akan belajar. Okey, Cikgu mula dengan pertanyaan terlebih dahulu. Okey, apa itu arah? Bila Cikgu sebut arah, apa yang kamu faham? Cikgu bagi kamu masa 5 saat untuk bagi respon. Okey, Cikgu dengar ada yang cakap, oh arah ni Cikgu adalah satu lokasi. Oh arah ni Cikgu sesuatu tempat. Okey, kita tengok kalau betul. Okey, arah itu apa? Konsep arah ini adalah hala tuju satu tempat dari tempat yang lain. Macam kamu cakap lah, sesuatu tempat tu lah. Untuk mudah kamu faham, bila sebut pasal arah ni, dia kena melibatkan 2 titik. Titik A dan titik B. Contoh senang untuk kamu faham, kalau kamu pernah nampak orang sesat di kampung kamu, dia tanya kamu, "Assalamualaikum dek, di mana rumah Pakcik A ni?" Macam mana kamu akan jawab? Kamu akan jawab begini, "Okey Pakcik, kalau dari rumah ini, rumah Pakcik A itu adalah lurus belok kanan." Itu melibatkan 2 titik. Titik A iaitu rumah kamu dan titik B adalah rumah Pakcik A. Itu yang dimaksudkan arah adalah hala tuju satu tempat dari satu tempat yang lain. Boleh faham? Contoh, Cikgu tanya kamu, apakah arah hotel daripada masjid? Ya, betul. Hotel ni kalau kita dari masjid, arahnya adalah di depan masjid. Macam begitu. Boleh faham? Okey. Tapi kalau kita pelajar geografi, kita tidak akan menggunakan kanan kiri, depan belakang. Kita akan menggunakan arah mata angin. Okey. Arah mata angin ini adalah kita gunakan untuk menjadi petunjuk. Untuk kita tentukan arah itu sama ada di utara, kalau di atas utara, kalau di bawah selatan. Jadi benda ni sebenarnya sudah biasa dengan kamu sebenarnya. Sebab kamu pernah dengar utara kan, kamu pernah dengar barat, kamu pernah dengar timur. Okey, tapi Cikgu bagi tips di sini untuk lebih mudah kamu faham, iaitu ulam, timun, sambal, belacan. Mesti kamu pernah makan belacan kan, pernah makan timun. Jadi senang untuk kamu ingat. Jadi ulam, timun, sambal, belacan. Dapat soalan tentang arah, buat dulu T. Lepas tu buat ulam, timun, sambal, belacan. Apa itu ulam, timun, sambal, belacan, Cikgu? Ulam itu adalah utara, timun itu adalah timur, sambal itu selatan, dan belacan itu adalah barat. Boleh faham? Ulam, timun, sambal, belacan. Okey, Cikgu masuk pula ke arah mata angin perantara. Okey, tadi kita belajar yang ini. Betul? Sekarang kita tambah lagi X. Mesti kamu jawab susah, Cikgu. Tidak, begini. Cikgu ada bagi tips di sini. Caranya begini. Kita sudah buat ulam, timun, sambal, belacan. Sekarang kita tambah X tu. Pertama sekali, tengok kiri kanannya kena letak laut. Ini, laut, laut. Lepas itu tengok laut itu bawahnya siapa? Contoh laut ini bawahnya siapa? Timur. Jadi ini adalah timur laut. Tengok barat sebelah pula. Laut sebelah pula bawahnya siapa? Barat. Yang ini. Jadi sini kita letak barat. Jadi ini adalah barat laut. Senang kan? Untuk yang di bawah kita turunkan barat tu. Barat apa itu, Cikgu?
Oke, kamu untuk bawah nih kamu ingat sejak sabun yang biasa orang guna untuk cuci kain yang paling famous. Sabun apa? Yang murah. Sabun daya. Jadi ini kita panggil sebagai barat daya. Dan yang terakhir tuh adalah kalau kamu siapa pernah nampak sukan C? Baru-baru ini yang sukan tuh. Mesti ada penampakan. Itu melibatkan negara-negara apa? Ya, cikgu dengar ada yang cakap Asia Tenggara. Jadi ini adalah Tenggara. Kenapa kita panggil Asia Tenggara? Karena kalau dekat Asia, negara Asia, kita berada di Tenggara. Berada di arah ini. Jadi mudah untuk kamu paham. Tulis laut dulu untuk kiri, kanan, dan utara. Kemudian tengok bawah laut. Timur jadi timur laut. Bawahnya barat jadi barat laut. Untuk yang bawah barat, kita letak barat dan letak sabun cuci yang paling orang selalu guna, yaitu daya. Barat daya. Dan ini ingat, kita berada di Asia Tenggara. Oke, boleh faham? Oke, bagus. Jadi kita sudah selesai untuk hasil pembelajaran 1. Di sini cikgu ada sediakan soalan. Yang ini cikgu akan tinggalkan dan kamu kena jawab. Kamu komen dekat ruang komen tu, kamu jawab, cikgu tengok kalau kamu punya jawapan tu betul atau tidak. Jadi cikgu hanya ajar begini. Tengok soalannya. Apakah arah bank dari stadium? Mesti kamu keliru. Di mana kita mau letak arah tu cikgu? Contoh soalannya arah A dari B. Kata kuncinya begini. Cari perkataan dari, belakang dari itu kita letak arah. Contoh yang ini, arah A dari B, belakang dari siapa? B. Jadi arah mata angin kita letak di B. Contoh soalan 1. Apakah arah bank dari stadium? Tengok dari, belakang dari siapa? Stadium. Jadi arah mata angin kita buat dekat stadium. Jadi arah bank dari stadium arah apa? Arah apa di atas nih? Utara. Jadi soalan 2, 3, dan 4 kamu buat dan komen di ruang komen. Cikgu akan cek nanti. Oke, kita masuk kepada hasil pembelajaran 2, yaitu menentukan arah menggunakan matahari. Kalau dulu, orang orang tidak ada kompas. Jadi orang menggunakan matahari itu untuk tentukan arah. Jadi penting untuk kamu sebagai pelajar geografi untuk memahami ini, sebab seandainya kamu tiba-tiba sesat dalam hutan, kamu boleh menggunakan apa yang kamu belajar nih untuk kamu keluar dari hutan itu dengan berpandukan matahari. Oke? Jadi kamu kena fokus. Untuk menentukan arah menggunakan matahari ini sangat-sangat senang. Pertama, ini langkah-langkahnya. Soalannya dia boleh tanya dalam bentuk esei, dia boleh tanya tentukan arah menggunakan matahari. Dia boleh tanya begitu. Jadi stepnya yang pertama, kamu kena berdiri menghadap matahari. Tengok sini. Pertama, berdiri menghadap matahari terbit. Cari matahari, kamu berdiri dan tengok matahari itu. Itu yang pertama kamu kena tahu, berdiri menghadap matahari. Yang kedua kamu kena tentukan, arah yang kamu tengok tu arah apa, belakang kamu arah apa. Cara ingatnya begini. Kita ni di Malaysia ni kita dipanggil orang timur. Orang timur. Jadi orang timur ni biasanya tidak semua orang putih, dia macam gelap-gelap sedikit. Jadi kamu ingat saja, bila kita menghadap matahari, matahari kena pipi kita, adakah kita akan putih? Tidak, kita akan jadi gelap. Jadi ingat, siapa gelap? Orang timur. Kita orang Malaysia ni orang timur. Ingat begitu. Jadi di depan tu adalah timur. Nah, kalau depan timur, lawannya apa? Tengok sini. Lawannya apa? Lawan timur. Timur, lawannya apa? Barat. Jadi di belakang kita adalah barat. Ini timur, ini barat. Ingat, cikgu ulang balik. Langkah-langkah menentukan arah menggunakan matahari. Pertama, berdiri menghadap matahari terbit. Lepas tu arah yang kita tengok tu, matahari yang kita tengok tu adalah arah timur dan belakang kita adalah arah barat. Kemudian depakkan tangan. Apa maksud depakkan tangan, cikgu? Buka tangan kamu begini. Okey, depakkan tangan. Tangan kiri kita adalah arah utara, tangan kanan kita adalah arah selatan. Settle. Itu sahaja. Jadi lepas ini kalau kamu sesat, kamu boleh menggunakan kaedah ini. Cikgu ulang balik, macam mana kita menentukan arah menggunakan matahari. Pertama, berdiri menghadap matahari terbit. Matahari terbit ni yang dia naik, itu kita tengok. Kedua, tentukan arah depan dan belakang. Arah yang kita tengok tu adalah arah timur dan belakang kita adalah arah barat. Kita sudah tahu timur dan barat, maka kita depakkan tangan. Bila kita depakkan tangan, arah kiri apa, arah kanan apa? Kiri utara. Jadi kalau kiri utara lawannya apa? Selatan. Jadi settle untuk
hasil pembelajaran 2. Tapi di sini cikgu mau tanya, bagaimana kita mau menentukan arah berantara? Nah, sebab biasanya utara di atas, ini utaranya di sini. Jadi macam mana? Senang saja kalau kamu guna tips cikgu yang tadi. Ingat, di tepi utara kita kena letak laut. Ini utara, jadi kiri kanannya kena letak laut. Oke, tengok laut itu bawahnya siapa? Laut ini bawahnya siapa? Timur. Jadi ini adalah timur laut. Bawah ini siapa? Barat. Jadi ini adalah barat laut. Satu lagi, untuk barat ini, di sini kena letak barat juga. Mesti ada cakap, oh cikgu Sejibung cakap, kalau barat yang di bawah tu kita ingat sabun. Sabun apa? Sabun daya. Dan yang di sebelah sana pula adalah kita berada di Asia mana? Tenggara. Pandai. Senang? Terus. Jadi kita sudah habis 2 hasil pembelajaran. Betul. Sekarang kita akan masuk ke hasil pembelajaran yang ketiga, yaitu yang terakhir untuk video ini, yaitu cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Siapa pernah pegang kompas atau pernah nampak kompas angkat tangan? Ramai yang pernah nampak kompas nih. Okey, cikgu padam dulu. Cikgu pernah guna untuk mengajar sudah nih. Okey, untuk kompas ni sangat-sangat senang. Pertama sekali cikgu mau kasih tahu ini adalah kompas. Okey, kompas ini apa cikgu? Kompas ini dia punya fungsi adalah untuk tentukan arah dengan tepat. Itu saja fungsinya. Dicipta untuk menentukan arah dengan tepat. Tidak ada kompas, jangan kamu tulis apa fungsi kompas, kamu tulis untuk timbang berat, untuk ukur jauh, untuk ukur ketinggian. Salah. Kompas satu saja fungsinya, yaitu menentukan arah dengan tepat. Itu saja fungsinya. Ingat sampai bila-bila. Boleh? Okey. Jarumnya kena sentiasa di utara. Untuk kita baca arah, jarum kompas yang merah ini kena sentiasa di utara. Nanti kita akan tengok. Itu saja kamu kena ingat. Syaratnya dia kena sentiasa di utara. Nanti kalau kamu pergi mana-mana, kamu kena cakap, oh Cikgu Jibung bilang, Sejibung bilang, kalau kita guna kompas ni, kena sentiasa di utara. Doang macam, wish, bagus. Okey, di sini ada lagi soalan yang kamu kena ingat dan senang sahaja. Biasa soalan akan buat begini, dia akan tanya 1 ni apa, 2 ni apa, 3 ni apa. Senang untuk kita jawab begini. Paling luar ni kita panggil pemuka. Sama dengan kita, paling luar kita apa? Muka. Sama dengan kompas, paling luarnya adalah muka juga tapi tambah pe. Di dalam ini nombor 2 ni apa? Kalau kita di dalam, kita tinggal dalam apa? Rumah. Kompas juga tinggal dalam rumah. Ini kita panggil perumah. Ada sini pemuka, perumah. Dan yang ketiga adalah jarum kompas. Senang? Muka kita paling luar adalah muka, sama juga dengan kompas pemuka. Dia tinggal dalam apa? Kita dalam rumah, dia dalam perumah. Dan dia ada jarum kompas. Boleh? Dia ada 8 arah mata angin. Tadi kita belajar 8 arah mata angin kan? Arah mata angin utama, arah mata angin perantara. Semuanya 8. Kalau soalan tanya berapa arah mata angin utama, kita ada 4. Ulam, timun, sambal belacan. Kalau dia tanya berapa arah mata angin perantara, ada 4. Yang laut tadi itu Sabun Daya dengan Tenggara. Tapi kalau dia tanya umum, berapa arah mata angin, maka kita ada 8. Utama dengan perantara ditambah. Boleh? Okey, bagus. Kita teruskan. Ini yang paling penting di sini. Cara menentukan arah mata angin menggunakan kompas. Okey, caranya sangat mudah. Pertama sama macam menggunakan matahari. Kita kena berdiri dulu menghadap objek. Contohlah kita mau ukur rumah kawan kita dari rumah kita kena tengok rumah kawan kita dulu. Itu paling penting. Berdiri menghadap objek. Kedua, kompas kena diletakkan di tempat yang rata dan jauh daripada besi. Itu syaratnya. Dia tidak boleh diletak di tempat macam cikgu pegang begini. Tidak boleh. Sebab jarumnya akan bergerak-gerak, menarik-narik. Kenapa kita tidak boleh letak dalam berdekatan dengan besi pula cikgu? Sebab dia magnetik. Jadi kalau kamu pernah main magnet, dia akan terlekat-lekatkan. Sama juga dengan kompas. Kalau ada benda besi, dia akan bergerak-gerak. Jadi bacaannya terganggu. Jadi ingat, pertama berdiri menghadap objek. Kedua, letak kompas di tempat yang rata dan jauhkan daripada besi. Boleh? Ketiga, orientasikan kompas secara pelan ke arah utara. Apa maksudnya? Maksudnya macam cikgu jawab tadi kan syaratnya kompas jarumnya kena sentiasa di utara. Jadi orientasikan ni maksudnya kita pusing kompas tu sampai dia ke arah utara. Dan terakhir kita boleh baca. Ini caranya. Contoh. Pertama, kita cakaplah ini si Ali. Si Ali ni dia mau ukur bendera.
Jadi pertama tadi yang cikgu ajar kena buat apa? Berdiri dulu menghadap objek. Jadi dia berdiri dan dia menghadap bendera. Jadi yang kedua, apa kita kena buat? Kita kena letak kompas di tempat yang rata. Tengok dia letak di atas meja. Dan yang ketiga, dia orientasikan kompas itu. Dia pusing-pusing sampai arah utara. Yang merah nih sampai ke arah U. Nampak? Okey. Yang terakhir adalah dia bacalah. Contoh macam yang dekat buku ni dia bilang arah tiang bendera Diocesan adalah timur. Okey, ingat tak? Kompas ni syaratnya kena sentiasa di utara. Baru kita boleh baca. Boleh faham? Okey, tidak ada video. Itu sahaja untuk pembelajaran kita. Cikgu sudah ajar tadi 3 benda. Arah mata angin, cara menggunakan matahari untuk menentukan arah dan menggunakan kompas. Jadi cikgu harap kamu faham. Tadi ada soalan, cikgu harap kamu jawab dan komen ke bawah, nanti cikgu akan tengok. So itu siap video daripada cikgu. Jangan lupa tekan butang like, komen, share video ini kepada kawan-kawan kamu. So, cikgu akan buat video tingkatan 1 hingga tingkatan 6 secara berperingkat. Dan jangan lupa tekan butang subscribe. Okey, itu saja daripada saya. Kawal minda, susah jadi mudah.